天上的云彩似海哈流呀，嘿呀嘿哈流，嘿呀嘿哈流。那个地上的呀雨点儿呐呀流，哎呀地上的呀雨点儿呐呀流耶。Awak dah jumpa ayah saya? Ya, Dia dah beritahu awak ke? awak tak patut kritik dia macam tu. Awak tahu tak? Yang dia dah jual komputer. Saya tahu. Awak tahu? Apa masalahnya? Tak boleh jual ke? Awak yang bantu dia untuk jual? Kami jual dekat kafe cyber daerah. Pengetua bai beli cermin mata. Tapi tak sempat ambil lagi pun. Ish, awak ni. Awak ni. Tahu tak komputer tu untuk apa? Macam tu je awak jual. Komputer apa tu? Aduh, memang ayah saya tak mampu nak buat semua tu sendiri, tahu tak? Pengetua bai kata komputer tu tak berguna. Dah lama terbiar dah. Komputer tu sumbangan projek pembasmian kemiskinan, tahu tak? Tak boleh dijual. Tahu tak apa akibatnya kalau komputer tu dijual? Habis macam mana? Dia akan didenda ke nanti? Entahlah. Masa saya keluar, penyelia sun telefon Jabatan Pendidikan Daerah. Ketua kilang kami pun rasa malu. Dia dah balik ke hotel. Entah macam mana nak jelaskannya. Saya betul-betul tak faham apa yang dah jadi pada ayah saya. Takkan dia tak tahu yang sumbangan tak boleh dijual? Dulu kami pernah terima sumbangan atas projek harapan. Dan dia jelas dengan peraturannya. Dia tu nak kena pecat ke? Mungkin dia betul-betul nak dipecat. Awak kata apa? Bukan saya cakap, abang yang cakap. Lepas abang jumpa dengan pengetua bai hari itu, dia kata dia menyusahkan pengetua dan pengetua patah hati. Sekarang pengetua tak paksa pelajar yang tak cukup umur untuk terus belajar. Jadi,
Rasanya dia nak start pertandingan choir. Untuk buat kenangan tak? Memeo, dengar cakap saya. Janganlah garang terhadap ayah awak. Jangan halang dia untuk start pertandingan choir. Hal ni, kita akan cari penyelesaiannya. Boleh kan? Abang Defu. Bila awak balik? Baru petang tadi. Tak jumpa awak di pejabat kampung. Dengannya awak di sini. Saya datang untuk semak sijil kelahiran pelajar. Tapi tak ada perkembangan. Awak datang semak demi ayah saya? Awak dah jumpa Cikgu Bai ke? Baru-baru ni Cikgu Bai sibuk memujuk pelajar yang berhenti sekolah dari rumah ke rumah. Tapi tak ada orang dengar nasihatnya. Hari itu ada penjaga yang cuba nak pukul dia. Tapi dia berkeras kepala untuk membawa pelajar balik juga ke sekolah. Kata-kata saya pada malam tu dah sakiti hati dia. Saya cuba nak tenangkan dia. Saya kata zaman sekarang dah berbeza. Bukan dengan belajar je boleh berjaya. Memang saya tahu belajar tu penting. Kejayaan saya hari ini pun bergantung pada pengajaran dia. Saya cuma tak nak dia bersusah payah. Keadaan bagi setiap keluarga kan berbeza. Halang mereka takkan dapat selesaikan masalah. Saya sibuk baru-baru ni dan ada dapat satu maklumat. Lepas pekan dibina, pembancian penduduk akan dijalankan. Artinya masih ada harapan untuk hal ni. Lepas awak balik, suruh ayah awak tunggu lagi. Baiklah. Terima kasih, Abang Defu. Hari ini bukannya salah awak. Ayah saya tu keras kepala. Terima kasih sudi bantu dia. Sudah. Kita balik, ya? Kita pergi ambil cermin mata dia dulu. Baik. Dah lapar. Mari, kita makan. Saya dah ambil cermin mata. Laparnya. Lapar ya. Dah, cepatlah makan. Boleh kamu tinggal untuk beberapa hari? Boleh. Selepas pertandingan choir, saya balik. Baik. Baik. Dengar kata, akordion ayah dah rosak. Macam mana rosak? Sebab dah terjatuh. Tak apa-apalah. Tak siapa saya warisi kan? Yalah, ayah suka menyanyi. Mak pun suka menyanyi. Kenapa saya bersuara sumbang pula? Betul juga. Padahal masa kecil, ayah dan mak kamu ajar kamu banyak lagu. Saya kecil sangat, dah lupa. Oh, tapi saya ingat satu lagu. Di Mana Musim Bunga? Masa kamu kecil, kamu selalu nyanyi. Di Mana Musim Bunga? Asyik-asyik Di Mana Musim Bunga? Apa bezanya? Bunyinya sama aja. Di Mana Musim Bunga? Musim bunga, bukan musim bunga. Bagi saya sama aja. Ayah dengar ya. Bahasa Mandarin saya sangat fasih sekarang. Ya. Dengar ya. Di Mana Musim Bunga? Betul tak? Salah lagi. Kenapa salah lagi? Bukan Di Mana Musim Bunga, tapi... Pu. Tengok. Sama je kan? Musim bunga. Bunga tu lain. Kenapa? Ayah ulang sekali lagi.
Sebutnya musim bunga. Saya dengar sama je. Ayah pun salah cakap ya. Ya. Tak apalah. Bunga lilac tu harum mesiang bergoyang. Telur emas bulat rasanya enak. Orang di sini senyum ikhlas mulia hati. Zizi desaku yang cantik dan indah. Lagu rakyatku mengalun di desa. Lihat langit nan biru jalan yang panjang. Betapa indahnya lagu rakyatku. Ku anak kecil mendangkan lagu rakyat. Lagu rakyatku mengalun di dataran tinggi. Melalui kesan aku lega. Lagu rakyatku mengalun di Ziji. Belajar semua. Mari kita tutup mata. Tutup mata kamu. Bayangkan kita dekat Gurun Gobi, di padang permainan, di dalam bilik darjah. Kita nyanyikan lagu ini untuk diri kita sendiri. Baik. Wah, nampak tu. Semua dah masuk dah. Comel ni. Tengok tu. Wah, Mana satu kenapa ramai sangat ni? Oh, yang tu dekat sana. Ramai betul peserta ya. Comel betul. Tengok tu. Lah. Itu kawan kamu tu. Kenal? Tak sabar nak mula. Wah, tak roboh ke pentas ni. Di mana musim bunga? Di mana musim bunga? Apa benda? Kita dengar je. Di mana musim bunga? Di mana musim bunga? Musim bunga dalam hutan hijau tu. Sini ada bunga merah, sini rumput hijau. Ada burung kunyit kecil yang pandai menyanyi. Dirilililili, dirililili, dirililili.山林里，这里有红花呀，这里有绿草，还有那会唱歌的小花梨。滴哩哩滴哩滴哩哩，滴哩哩滴哩哩，滴哩哩滴哩滴哩哩，滴哩哩滴哩哩。春天在青翠的山林里，还有那会唱歌的小花梨。 Kanak-kanak menjerit kerinduan dan harapan di dalam hati mereka. Seperti lagu ini yang memuji musim bunga. Ia betul-betul dapat mengerahkan musim bunga yang indah. Jom kita balik. Mengerahkan semua saudara yang keluar dari rumah. Mengerahkan ketibaan kehidupan yang indah. 映出红的花呀，映出绿的草，还有那会唱歌的小花梨。滴哩哩滴哩哩哩哩，滴哩哩哩哩哩，滴哩哩哩哩哩哩，滴哩哩哩哩。春天在青翠的山林里，还有那会唱歌的小花梨。 Zia Chuan? 春天在 Zia Chuan? 呀，春天在哪里？春天在那小河 Mak ni. 眼睛里， Mak ni. 看见红的花呀， Mak. 看见绿的草， Pergi dulu. Ya, pergilah. 那会唱歌的小黄鹂。滴哩哩哩哩哩哩，滴哩哩哩哩哩，滴哩哩哩哩哩哩，滴哩哩哩哩哩，滴哩哩哩哩哩哩，滴哩哩哩哩哩。
Saya dah letak jawatan. Min Min Zhang. Li Dayu. Sini, sini. Awak punya. An Yang Fu. Saya tunggu. Syekh Hua. Terima kasih ya. Terima kasih. Syekh Hua, Ya, ini lesen kawan awak. Saya punya. Simpan baik-baik. Pasport saya punya dah dapat dah. Lama betul. Cepatlah. Awak tu pergi ambil. Cepatlah. Ambil yang tu. Nampak tak? Ya, semua dapat. Ayah, mari makan. Baik. Kejap ya. Tengok. Ayah kan suka makan nasi ketika di Zhejiang. Saya belajar masak nasi dan makanan bergoreng di Fujian tau. Ayah cuba. Yelah. Oh ya, saya tolong ayah terima 2 dokumen dekat situ. Oh, Satu dokumen untuk memecat jawatan ayah sebagai pengetua. Satu lagi adalah notis mendesak yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan dan jabatan lain. Katanya, tak kira berumur, 16 tahun atau tidak, pelajar sekolah dilarang berhenti sekolah dan keluar bekerja tau. notis ni datang tepat pada masa. Tidak. Tepat pada masa. Dah, mari cuba. Nah. Macam mana? Sedapnya. Sedap? Ya, nah. Kamu makan juga ya. Baik. Satu lagi, Ayah. Ya. Ketua saya tak setuju saya letak jawatan. Nak buat macam mana? Dia cadang untuk melabur dan bina kilang di sini. Saya akan jadi orang yang bertanggungjawab dalam projek ni, tahu. Berita ni pun tepat pada masanya. Tepat pada masa. Ayah bukan pengetua lagi sekarang. Janganlah bercakap macam pengetua lagi. Betul. Cik Gugu lebih layak jadi pengetua daripada ayah. Oh, memang tak sangka dia sudi tinggal di sini untuk jadi guru formal, kan? Tak ada yang pelik lah. Kamu pun balik ke sini, kan? Maksudnya, tempat ni memang baik. Pengetua Bai bukan pengetua lagi. Tapi dia tetap Cikgu Bai yang dihormati para pelajar. Dia tetap menyumbang tenaganya dan kegairahannya kepada pendidikan kampung. Komputer dibeli semula. Gua Min Hang buka kelas komputer untuk pelajar. Walaupun Cikgu Bai tak tahu tentang internet, dia berasa gembira ketika melihat pelajarnya berasa gembira. Pada tahun 2002, Pekan Mining telah pun dibina. Asalnya ini perkara baik. Tapi ketika kuasa pentadbiran diserah wujud pertikaian yang menyebabkan huru-hara dalam pihak pentadbiran di Pekan. Pada tahun 2004,
Pelbagai projek dimulakan secara rawak menyebabkan kerugian besar. Pekerja dari kampung tak mendapat gaji. Pembinaan stesen pam air tahap 3 dihentikan kerana dana digelapkan. Lebih daripada 4,000 mu tanah tak diairi. Pembangunan Pekan Mining ditimpa kesusahan yang tak pernah berlaku. Kerajaan rugi, masyarakat susah. Semua dah tengok artikel tu. Hebat mereka. Kali ni Pekan Mining dah jadi terkenal lah. Wang, awak tu ketua pekan dan pegawai berpengalaman. Bagi tahu kami, macam mana dua wartawan tu boleh datang ke pekan kita? Mereka jumpa siapa? Siapa yang mereka temu ramah? Kenapa tanya soalan ni pada saya? Habis tu, patut tanya siapa? Tanyalah dua wartawan tu. Jangan buat perangai di depan saya, boleh tak? Mana ada. Saya cuma cakap kebenaran aja. Awak sepatutnya orang yang paling jelas tentang pembinaan di Pekan Mining. Ada 2 sambutan, projek menunjuk-nunjuk, tunggakan dana projek. Awak kan salah satu peserta. Apa maksud awak tu? Apa yang saya tahu? Apa yang saya sertai? Takkanlah saya dedahkan hal ni. Saya kata macam tu ke? Awak baru je kata, bukannya saya. Jawatan kuasa daerah dan kerajaan daerah yang arahkan saya untuk siasat hal ni. Kenapa awak nak cari pasal? Saya tak cari pasal lah. Cara awak berkata-kata tu yang bermasalah, tahu tak? Apa masalahnya? Setiausaha, Ketua Pekan, saya boleh jelaskan tentang ni. Awak cakaplah. Penjelasannya mudah. Pekerja dari kampung gagal menuntut gaji. Jadi mereka pergi mengadu di pekan dan bandar. Wartawan bertemu ramah berpuluh-puluh pekerja dari kampung dan dapat banyak maklumat. Ada juga temu ramah di pekan kita. Selain dari awak berdua, semua orang di sini pernah ditemu ramah. Hei, buka pintu ni! Cepat! Buka pintu ni! Cepatlah! Aduh, Buka keluar! Saya nak jumpa dia! Semalam, awak kata Akbar laporkan tunggakan gaji. Lepas tu, pengurus semua pergi daerah untuk mencari duit. Awak berdayakan kami! Dia sembunyikan diri kan? Tinggalkan awak untuk berdayakan kami! Jaga mulut awak! Ya! Mana boleh? Cepatlah berani awak! Saya akan sepak pagar ni dan hancurkan syarikat awak! Cepatlah! Bagi dia kami! Dengar, ada yang pegang spanduk dan minta duit dari kerajaan. Kita perlu pergi ke? Jom. Mari kita pergi. Kita pergi sana lah. Kita bawa Nampaknya sana. mereka cari sasaran yang tepat. Minta duit daripada orang yang tepat lah. Kami pun lakukan projek untuk Kerajaan Pekan. Kerajaan Pekan gagal bayar dana projek. Apa kami boleh buat? Apa gunanya kalau awak hancurkan syarikat? Awak sepatutnya jumpa Kerajaan Pekan, tahu tak? Macam-macam hal lah. Aduh. Kenapa? Jom. Cepat pergi. Jom kita pergi. Gerak betul lah. Devo, apa yang awak fikir? Kenapa awak terima temu ramah? Walau macam mana sekalipun, awak kena bagi tahu saya dulu. Wartawan datang secara mengejut. Saya pula tak dapat cari awak. Selain itu, wartawan tu memang dah tahu segalanya dengan jelas. Mereka menemu ramah saya untuk mengesahkannya. Saya tak boleh tipu mereka. Saya hanya cakap kebenaran. Dev, awak ni memang tak sensitif dalam hal ni kan? Awak patut mengelak wartawan. Kenapa awak terima temu ramah pula? Saya tak dapat mengelak. Mereka tahu bila projek apa dan amaun hutang dengan jelas. Sebenarnya, saya rasa ini bukan perkara buruk. Mungkin ia dapat bantu kita untuk selesaikan masalah gaji pekerja. Apa yang jadi? Kenapa tu? Lagi. Siapa yang maling tu? Ya, jangan buat projek Devu, tengok siapa mereka tu. Kami tak nak Devu, Devu. Tanah kami lah. awak tak apa-apa ke? Dah siap. Kenapa Devu belum balik lagi? Alah, kejap lagi. Dia suami kamu. Hari jadi kamu pun tak boleh balik tepat pada masa. Sudahlah. Dia sibuk bekerja. Sibuk? Dia dah balik, Mak. Sekejap. Hei, Ayah, Mak. Dah balik. Maaf ya, saya terlewat sebab ada mesyuarat di pekan. kepala tu kenapa? Ini pelan-pelan. Apa yang terjadi ni? Masa kami bermesyuarat petang tadi, kumpulan pekerja dari kampung buat kecoh. Saya terkena batu yang mereka lempar. Pekan Mining tu memang huru-hara. Tak ada orang hirau ke? Masalah utama tunggakan gaji. Kerajaan pekan dah disekat sejak 2 hari lalu. Aduh, teruknya. Baru timbalan ketua pekan dah cedera kepala. Macam mana kamu nak buat kerja lepas ni? Tak ada apa, Mak. Saya sendiri yang cuai. Lepas 2 hari sembuhlah. Kalau tak tahan, pohonlah kerja di bandar.
Tak semestinya bekerja di sini. Lepas anak dilahirkan, jangan biar saya seorang yang jaga anak. Sudahlah. Hari ini hari jadi kamu. Bukan masa yang sesuai untuk bincang hal ni. Dah. Mari kita makan. Makan dulu. Makan. Iyalah, mari Ayah. makan. Mari Cantik Cing tak, Sia. Cantik. Awak selalu buat saya risau tau. Sudah, mari kita duduk. Perlahan ya. Hati-hati ya. Mereka tak sekat pintu hari ni. Mereka datang lepas awak pergi. Mereka tak jumpa awak, jadi pergi jumpa kerajaan pekan. Baru betul sasaran mereka. Kerajaan berhutang pada mereka. Kenapa sekat syarikat kita pula? Kita pun mangsa. Memang patut jumpa kerajaan pekan. Bukan tu aja. Kepala Abang Fu juga cedera. Siapa yang buat? Ada ramai orang masa tu. Abang Fu pun tak tahu. Serius tak? Kena jahit juga. Dia kat mana sekarang? Dia pergi rumah ayah mertuanya di bandar. Nanti kita pergi ziarah dia nak? Kepala masih sakit? Tak apa-apalah. Tengok. Sakit pun tak nak bagi tahu. Ayah saya ada cakap dengan awak tadi kan? Ya, ada. Dia cakap tentang apa? Ayah tanya pendapat saya. Kalau saya nak kerja di bandar, dia akan bantu saya. Kalau saya nak kerja sebagai akak umbi, dia juga sokong. Jadi awak jawab apa? Saya kata saya akan pertimbangkannya. Janganlah tak agak-agak lagi. Saya pun nak tinggalkan tempat ni. Tapi saya tak sampai hatilah. Kalau saya pergi macam tu aja, saya akan kecewakan penduduk yang berhijrah ke sini. Aduh. Mak kamu marah lagi. Mana ada saya marah. Awak merepek je. Kalau tak marah, kenapa muka masam je? Mak kamu nak ayah pergi Yin Chuen lah. Macam mana ni? Apalah awak ni? Kenapa cuci baju pada awal pagi ni? Dah siap? Dah, cepat pergi. Nanti awak lewat pula. Mari. Tak payah kemas sekarang. Balik nanti baru buat, ya? Dah siap. Itulah dia. Jadi macam mana dengan mesyuarat hari Dafu. tu? Mereka datang lagi. Siapa? Defu dah keluar juga. Ketua Pekan Mah. Ya. Kenapa? Ada apa-apa ke? Ya, ada. Ketua Pekan Mah, awak tak patut ambil semula tapak saya. Ketua Pekan Mah, kenapa awak buat macam tu? Dia baru je habis bina rumah baru. Tapi awak ambil semula rumah lama. Mana boleh macam ni? Betul tu. Saya boleh buktikan. Dia baru je bina rumah yang baru. Tapak pun milik dia. Kenapa awak nak ambil semula? Bukan saya yang ambil semula. Saya lakukannya pun mengikut polisi yang berkaitan. Polisi apa? Polisi buruk yang ditetapkan keluarga Mak. Makcik. Salah kata makcik. Mana boleh cakap macam tu? Cepat pergi kerja. Awak tak Apa tahu pula tak tahu? situasinya. Saya tahulah. Awak sibuk kerjakannya setiap hari. Saya tahulah segalanya. Polisi lah sangat. Makcik. Makcik kena cakap baik-baik. Kita patut bersikap rasional. Tak patut cakap macam tu lagi. Sesiapa bagi tahu bagi. Kenapa Mak Defu suruh makcik pulangkan tapak rumah lama tu? Kenapa? Sebab dia nak menindas saya lah. Sebab apa lagi? Tengoklah. Makcik tak cakap kebenaran pun. Makcik diminta untuk pulangkan balik tapak lama kan? Kenapa dengan tapak lama? Saya tak faham maksud awak ni. Makcik dah bina rumah baru di tapak baru ke? Sudahlah. Jadi betul lah. Makcik dah bina rumah baru di tapak baru. Jadi tapak lama perlu dipulangkan dan diuruskan. Kerajaan perlu agihkan kepada orang lain. Sebuah keluarga mana boleh memiliki dua tapak?
Saya ada 2 anak. Saya memang patut miliki 2 tapak. Makcik ingat macam tu ke? Polisinya bukan macam tu lah. Makcik tak boleh memiliki tapak mengikut jumlah anak makcik tu. Kalau makcik ada 4 anak, makcik ada 4 tapak ke? Nanti anak makcik lahirkan anak. 1 generasi demi 1 generasi. Bukan saja zon penghijrahan ni. Seluruh negara akan jadi milik makcik lah ya. Oh, iya ke? Alah, permintaan saya bukannya melampau pun. Saya ada 2 orang anak. 1 tapak seorang lah kan? Jangan nak mengarut. Awak ni mudah diyakinkan orang lain ya? Awak ni, sudahlah. Kita tak patut susahkan ketua pekan, Ma. Kenapa tak boleh? Kita tak patut datang. Habis kenapa datang? Bukan ke awak pun nak tuntut tapak rumah lama awak? Makcik, Ya. kami dah jelaskan dari tadi. Semua orang pun dah faham. Tapak yang dah diserahkan tak boleh diambil semula. Tapak yang belum diserahkan juga tak boleh main minta. Polisi adil bagi semua orang. Kalau cari saya pun tak guna. Betul. Tak boleh jumpa Mak Defu untuk minta apa-apa aja. Dia tak berkuasa. Semuanya mengikut polisi lah. Faham tak? Yelah, Mana boleh macam ni? Saya ni ada 2 anak. Bagi je lah tapak 2. Apa salahnya? Bukan saya nak tak apa rumah besar-besar pun. Ada je Awak semua faham kan? Baik, baliklah. Pergi balik. Pergi balik. Saya nak 2 tapak tanah. Aduh, Sudah. macam Bagi saya lah. Bukan susah sangat. Saya faham lah sikit. Ya. Hebat awak berhujah dengan mereka. Apa masalahnya? Saya bukan berdendam dengan mereka pun. Saya cuma mematuhi polisi. Kita bersikap rasional. Saya tengah fikir. Apa kata awak tinggal di rumah mak ayah awak? Sana sunyi, sesuai untuk awak berehat. Awak risaukan saya atau anak awak? Awak jangan risaulah. Saya akan lupakannya. Kalau mereka berani buat kecoh, bukan saya, tapi anak awak yang akan halau mereka. Tak boleh. Saya ni kan kader. Tapi saya bukan. Saya isteri awak. Berani mereka marah suami saya. Kenapa saya tak boleh lawan balik pula? Luka masih sakit ke? Tak sakit kalau awak tanya. Nak saya bawa ke mana? Mana-mana je. Bawa saya berjalan-jalan di bandar. Jalan-jalan? Saya nak nikmati pemandangan pekan Mining sebelum saya pergi. Pergi? Nak pergi mana? Isteri saya nak saya bekerja di Yin Chuan. Kenapa? Kenapa? Kalau abang pergi, macam mana dengan dana projek tertunggak? Aduh. Ia tetap tertunggak. Saya tak ada pun ada orang urus. Jangan risaulah. Saya menyesal dengan nasihat abang. Kalau bukan sebab abang, saya takkan buat perkara bodoh untuk pinjam duit dan ambil alih projek ni. Saya ada sikit duit. Saya akan bagi 50,000 yuan untuk awak. Tak payahlah, saya takkan mati. Di pekan dah tak ada projek. Macam mana awak nak hidup? Ada lagi projek di daerah dan di bandar. Kilang Wine Boss Memio nak kembangkan ladang anggurnya pada tahun ni. Saya dah ikat kontrak dengan dia. Walaupun tak untung banyak, saya masih dapat sahara syarikat. Baguslah. Tolong angkat. Masuk dalam. Baiklah. Bukankah dia... Ya, Hati-hati ya. Kak Syihwa buka pasar mini di Pekan. Macam mana dengan kedainya di kampung? Zio uruskan. Bagi saya 2 kotak. Saya boleh buatlah. Akhirnya hidup Syuihwa dah semakin baik. Nak tegur dia tak? Tak payahlah. Mari. Kita tengok stesen pam air tahap 3 yang belum siap dibina tu. Kenapa nak tengok? Risau tengok stesen tu. Ketua Pekan Mah, saya tengah cari awak. Kenapa? Setiausaha PAN datang ke sini. Dia suruh awak hadiri mesyuarat. Baik, saya akan pergi. Ya. Bawa saya balik. Mesyuarat hari ini memang tiba-tiba. Tapi amat mustahak. Awak semua tahu sebabnya. Wartawan
dah dedahkan pelbagai masalah Pekan Mining kepada media. Gempakan wilayah autonomi dan kerajaan pusat. Bukan saja memalukan Pekan Mining, tapi juga memalukan daerah kita. Demi menyiasat masalah ni untuk mengubah situasi dan kembalikan kerja harian ketertiban Pekan Mining, Jawatan Kuasa Daerah adakan mesyuarat tergempar dan mencapai resolusi. Pencalonan diri Zhang Shucheng sebagai Setiausaha Jawatan Kuasa Parti Pekan Mining diluluskan. Dia diberi kuasa untuk selesaikan masalah Pekan Mining. Tempoh bekerja setahun. Memandangkan Ma Jianchuan bekas Setiausaha Jawatan Kuasa Parti dan Wang Fahai bekas Ketua Pekan bersikap lemah menguruskan masalah utama Pekan Mining serta mengelak tanggungjawab. Jadi mereka digantung jawatan. Menteri Wan akan bincang dengan awak tentang isu khas awak selepas mesyuarat. Itu saja. Jawatan Kuasa Daerah beri pengecualian dan benarkan Zhang Shucheng untuk berkhidmat serentak sebagai Setiausaha Pekan. Ini tunjukkan keazaman kerajaan daerah yang mesti dalam tempoh setahun. Pelbagai isu dan isu khas yang wujud bertahun-tahun di Pekan Mining wajib diselesaikan. Saya umumkan bahawa Zhang Shucheng berkuasa untuk lantik dan gugurkan kader dalam tempoh khidmatnya. Selain itu, mengikut cadangan Zhang Shucheng, Ma Defo bekas Timbalan Ketua Pekan akan berkhidmat sebagai Ketua Pekan. Ma Defo, ada sebarang bantahan tak? Digantung jawatan. Ya betul. Saya akan menerimanya. Kepala awak tak apa-apa ke? Tahu siapa yang lempar? Saya tak siasat pun. Kenapa? Mereka bekerja tapi tak dibayar bertahun-tahun. Mereka perlu sara keluarga. Kalau saya pun akan buat kecoh. Bertimbang rasa. Betul kata awak tu. Saya memang tak sangka awak akan calonkan diri untuk menjadi setiausaha di pekan yang huru-hara ni. Sebelum saya balik, saya berikrar kepada daerah dan pihak atasan. Dalam masa setahun, saya perlu kembalikan Pekan Mining ke landasan yang betul. Awak paling jelas situasi kat sini. Bagi tahu saya pendapat awak. Dari mana kita perlu mula dan kerjakan dengan segera? Sebenarnya saya selalu fikirkan perkara ni. Saya rasa untuk mengubah situasi semasa di Pekan Mining, perkara pertama bukan untuk menyiasat masalah, menyalahkan dan denda orang. Perkara yang terpenting adalah stabilkan rakyat jelata. Kita kena selesaikan apa dulu? Tunggalkan gaji pekerja dari kampung. Saya sependapat dengan awak. Kalau pekerja dari kampung dapat gaji, rakyat jelata akan senang. Apa yang seterusnya? Susun pemimpin. Susun kumpulan pemimpin? Pada dasarnya, kumpulan pemimpin di pekan ini memang dah lumpuh. Serius sangat ke? Memang seriuslah. Tapi memang dah jelas. Selain itu, tengok stesen pam air tahap 3 ni. Masa awak di sini, kita pohon untuk bina. Pihak atasan peruntukan 1.8 juta yuan untuk bina. Pada pertengahan pekan peruntukan lebih 300,000 yuan untuk bina bangunan pejabat. Pembinaan dihentikan sebab tak ada duit. Stesen patut siap pada September 2002, tapi ditangguhkan sehingga sekarang ni. Lebih daripada 4,000 mu tanah di 2 kampung tak ada air. Penduduk kampung buat kecoh dan mengadu mereka hidup susah sebab kekurangan air. Tapi kat sini pun tak ada beza. Ini memang sangat menyedihkan. Tak ada kader yang dapat jawab soalan ni. Saya rasa malu lepas dengar. Ini juga masalah utama. Selain itu, kami rancang projek migrasi dan penghijrahan seluruh kampung mengikut permintaan pihak atasan. Tanah dan dana dah dikumpul. Demi menutup defisit akibat daripada sambutan, pekan menggelapkan 2.2 juta yuan dikumpulkan untuk bina kampung hijrahan. Hal ni banyak isu tersembunyi. Kalau tak selesaikan, memang serius kesannya. Nampaknya masalah Pekan Mining lebih serius daripada jangkaan saya. Saya pun sedar hal ni susah untuk selesai. Tapi tak boleh dibiarkan.
Asalkan hal ini diselesaikan, barulah pekan mining dapat kembali ke landasan betul. Tak ada pilihan tapi kita kena selesaikan. Mari. Penyelia Liu! Penyelia Liu! Aduh, kenapa jerit? Sekumpulan orang datang merayu di bawah. Sekumpulan orang lagi. Dari mana mereka datang? Cepat Alang. Setiausaha baru dilantik. Baiklah. Baik ni. Cepat pergi. Penyelia Liu, kenapa ni? Setiausaha Zhang, saya minta maaf. Mereka dengar ada setiausaha baru dilantik dan nak merayu kepada awak. Jangan risau. Saya akan suruh mereka pergi sekarang. Tak apa, biar mereka masuk. Biar masuk? Ya, kita ni ahli parti. Mana boleh kita takut pada orang ramai? Jangan halang. Biar je masuk. Pintu kita terbuka. Datang je. Bila-bila masa. Baik. Cepat. Cepat pergi. Suruh mereka masuk. Bertendang. Bertendang. Sudahlah. Masuk. Kami nak tahu ni. Setiausaha Zhang dah ada dekat sini. Hai semua. Saya faham perasaan awak. Saya minta tolong jangan cemas. Kalau semua menjerit, kami tak dapat dengar apa-apa. Saya nak sorang-sorang bagi tahu saya apa masalahnya dan juga rayuan tu kepada saya, ya. Okay, saya akan catat dengan jelas. Kami akan adakan mesyuarat khas untuk selesaikan masalah awak semua. Macam tu boleh tak? Jangan mengarut. Berapa lama dapat selesaikan? Cakap cepat. Jangan diam je. Kami nak tahu. Saya ditugaskan oleh daerah untuk selesaikan masalah awak. Pejabat saya terletak di bahagian timur tingkat 2. Pintu sentiasa terbuka untuk awak. Kalau ada sebarang masalah, jumpa je saya bila-bila masa. Dulu Setiausaha Zhang pernah uruskan imigran. Dia buat banyak perkara untuk kita. Kita boleh percayakan dia. Ayolah. Okey, baik. Bagi tahu kami. Mari kita masuk. Semua beratur. Datang pejabat saya seorang demi seorang. Biar kami catat masalah awak. Boleh tak? Penyelia, suruh mereka beratur, ya. Encik ikut saya, ya. Mari. Bentuk dua barisan, ya. Tolong, ya. Semua ni adalah rekod rayuan hari ini. Kebanyakannya tentang tunggakan gaji. Ke mana duit tu pergi? Duit tak berkurang. Tapi projek banyak sangat. Perbelanjaan banyak sangat. Orang terdahulu pentingkan politik. Tinggalkan banyak hutang, lepas tu lari. Pengganti juga lakukan perkara sama. Hutang menjadi semakin banyak. Dan kerajaan sekarang yang tanggung. Kerajaan apa ni? Aduh, tak ada orang yang hiraukannya ke? Semua orang tahu dan semua orang serba salah. Tanpa projek, pekerjaan akan jadi masalah. Kalau imigran tak kerja, keluaran dalam negara tak naik. Kalau ia tak naik, contoh ditunjukkan pekan mining tak dapat dipercayai. Kita tumpukan program bantuan kemiskinan. Siapa yang berani menanggungnya? Macam ni, kita susun dulu semua bahan ni. Esok saya pergi jumpa kerajaan wilayah autonomi, pemimpin dan juga jabatan berkaitan untuk buat laporan khas. Tolong kira jumlah tunggakan gaji dari projek yang lepas. Saya akan minta duit dari pihak atasan. Kali ini, semua pekerja mesti dibayar setiap sen yang tertunggak. Dengar sini dulu, Encik. Dengar sini dulu. Bos kilang wine dah beli tanah ni dan sekarang dia nak kembangkan ladang anggurnya. Kalau tak, dia takkan suruh pasukan kami untuk kerja dekat sini lah. Bos kilang wine, pasti dia mabuk dan ingat yang dia dah beli tanah ni. Encik, mana boleh Encik cakap macam tu? Dia ingat dia dah beli tanah ni. Jadi ini milik dia lah, ya? Awak dah nampak duit tak? Awak dah nampak duit tak? Kami semua tak nampak duit. Berani awak? Turunlah. Turun. Matikan enjin. Turun. Turunlah. Kalau awak berani gerakkannya lagi, saya akan bantai awak. Percaya tak? Sudah. Sini. Encik bertenang dulu, ya. Kejap lagi pengurus ke akan jelaskan. Kami cuma pekerja. Siapa pengurus ke? Sana, itu dia. Pengurus ke dah sampai dah. Awak semua buat apa ni? Buat apa? Soalan yang baik. Saya pun nak buat apa yang awak nak buat. Ini tanah saya. Berani awak nak buat kerja atas tanah ni? Ini adalah tanah yang saya beli. Saya dah tanda tangan kontrak dengan kerajaan. Kontrak yang sah, siap dengan cop lagi. Awak memang bos yang tak berhati perut. Jangan ingat awak boleh perdaya kami dengan 2 keping kertas dan cop palsu. Betul. Ya, betul. Sudah. Awak semua tengok ni, ya. Kalau saya palsukan cop rasmi kerajaan, saya akan dipenjarakan, tahu tak? Cukup. Jangan bagi saya tengok ni. Saya ni buta huruf. Saya cuma tahu ini tanah saya. Betul tu. Mana dia? Senyap. Kalau buta huruf tak apa. Saya akan bacakan untuk awak semua. Artikel pertama, mengikut Undang-Undang Pengurusan Tanah, Undang-Undang Kontrak Republik Rakyat China dan undang-undang yang lain. Kenapa?
Kontrak dengar ditandatangani kerajaan oleh Pekan mula bayar gaji kedua-dua pekerja yang pihak tertunggak. berdasarkan Betul prinsip ke ni? kerelaan dan Mustahil. amanah. Mereka tengah beratur di Artikel pintu kedua, masuk kerajaan Pekan. pihak A Awak pergilah mendapat tengok. hak menggunakan Tak tanah apa, mengikut uruskan dia. prosedur yang Jangan risau, ditetapkan pergi cepat. oleh Baik. pihak B. Hak milik tanah yang diserahkan adalah milik Republik Rakyat Cina. Kerajaan berhak untuk melaksanakannya. Saya okey je dekat sini. Awak telefon setiausaha. Baiklah. Mengikut perlembagaan dan juga undang-undang lain Republik Rakyat Cina. Dah, jomlah kita masuk. Cepat. Sila cop di sini. Ya? Betul. Saya nak buat Baik. pertanyaan ni. Ya. Sila beratur, sila beratur. Harap dapat lah Sila semua. beratur. Panjang Lama barisan tunggak tu. ni. Hei, lambat lah Maaf pula. Encik, Cepatlah Abang tanya, sikit. kenapa kami semua tak dimaklumkan Yelah, tentang ni betul-betul ya? cepat sikit. Awak dari syarikat Aduh. kejuruteraan apa? Zing Zing. Dari syarikat kejuruteraan Zing Zing. Zing Zing, ya. Tunggu sekejap ya. Lama kita kering kan. Defo. Penatlah. Kalau hari-hari... Kerana saya projek datang, dan penatlah. gaji pekerja akan dibayar mengikut kumpulan. Syarikat awak tak ada dalam kumpulan ni. Kenapa mereka dapat tapi saya kena tunggu? Siapa yang tetapkan? Ketua Pekan Mah. Yang mana satu? Hai, tak perlu tanya. Abang awak lah. Kalau tak puas hati, pergi jumpa dia. Cop lagi di sini. Pengerus Ning, Ya, Aduh. Terima kasih. Ketua Pekan. Ya, Duit ini terima datang kasih, ya. tepat pada masanya. Terima kasih. Terima kasih. Banyak-banyak ya. Betul tu. Terima kasih ya sebab dahulukan bayaran gaji kami. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ini hutang kerajaan Pekan kepada awak. Dah lama ia tertunggak. Saya yang sepatutnya minta maaf. Janganlah kami cakap hargai. macam tu. Apalah. Dana projek dan gaji pekerja dari kampung diagihkan secara asing. Sebab takut dana projek digelapkan lagi selepas diberi. Hingga pekerja dari kampung tak dapat gaji. Harap awak semua faham ya. Terima kasih. terima Ya, saya faham. Kami faham. Ya, terima kasih. Balik dulu ya. Dah dapat duit kan? Baliklah. Baik. Ya. Baliklah ya. Jom kita pergi. Jom. Hati-hati kita balik. Jom balik. Macam mana? Jomlah kita pergi. Baguslah dah dapat Bagus bayar. macam Harap tu. semuanya Ya. okey lah. Mari. Terima kasih. Jom kita balik. Jom kopi. Kenapa muka masam ni? Biar saya jelaskan kepada awak. Setiausaha Zam berusaha dan minta pihak atasan untuk selesaikan tunggakan dana projek dan gaji pekerja dari kampung. Tapi duit ni perlu diagihkan ke Pekan ikut kumpulan. Jadi Pekan perlu bayar awak mengikut kumpulan. Saya memang tak letak awak dalam kumpulan pertama. Sebabnya mudah aja. Awak ni adik saya. Saya rasa lega lepas orang lain dibayar. Betul tak? Masa projek ubah suai jalan hadapi masalah. Kenapa abang tak panggil orang lain? Abang paksa saya tanpa henti, suruh saya dahulukan bayaran. Apa abang cakap masa tu? Abang kata ini projek reputasi di Pekan. Ini amanah abang. Kalau tak dapat selesaikan, abang akan disalahkan. Abang suruh saya sokong abang. Kalau Pekan dapat duit, abang akan bayar saya dulu. Betul. Abang pernah cakap. 2 tahun dah berlalu, bang. Saya tak pernah desak abang. Ada orang tuntut hutang di tempat saya, sekat pintu dan pecahkan tingkap. Saya bertahan, saya tak pernah bagi tahu abang. Sebab abang ni abang saya. Saya ditekan dan terus ditekan. Pekan tak ada duit pun. Saya tak boleh susahkan abang. Tapi sekarang Pekan dah ada duit. Dan mula mengagihkan duit. Kenapa abang tak bagi tahu pada saya langsung pasal ni? Abang lupakan saya dan biarkan saya tunggu di belakang je. Sudahlah. Bawa bertenang dulu. Ini masalah keutamaan. Mustahil kerajaan akan berhutang kepada awak. Masa tu pun abang cakap macam ni juga. Abang kata kerajaan takkan berhutang. Tapi 2 tahun dah berlalu. Asalnya saya nak beli rumah untuk Memio di Yin Chuan dengan duit tu demi perkahwinan kami. Tapi sekarang ni tak ada harapan untuk beli rumah, apatah lagi untuk kami berkahwin. Debau. Saya baru menyandang jawatan Ketua Pekan. Saya buat keputusan ni selepas buat pertimbangan. Saya merayu pada awak. Fikir bagi pihak abang. Saya pernah fikir. Tapi kenapa abang tak fikir bagi pihak saya? Perlahanlah sikit.
Kenapa nak perlahan? Biarlah mereka nak dengar pun. Abang tak perlu nak rasa malu. Demi pencapaian dan masa depan abang, saya terima projek yang salah dan dahulukan duit saya. Saya ingat abang saya mesti akan fikirkan saya. Lepas Pekan dapat duit, dia mesti bayar saya dulu. Tapi saya salah lagi. Abang saya sudi dahulukan orang yang tak dikenali dan abaikan adik dia sendiri. Lambat betul lah. Ya. Nak pergi mana tu? Dengan saya. Mari ikut boleh? Sekali. Kita jalan sekali. Terima kasih. Cuaca panas hari ni. Adalah. Ya. Hei! Debo! Mereka yang bergaduh. Kenapa saya pula yang kena? Abang Bo, kalau ia pun marah, awak tak boleh minum marah je sampai tak makan. Apa yang Madifu buat hari ni memang menyakitkan hati betul lah. Bukan awak je. Saya pun rasa geram macam nak pukul orang je. Saya tak tipu tau. Lepas awak keluar dari pejabat Madifu, saya pun tak hiraukan dia. Asalnya, dia nak cakap dengan saya. Tapi saya memang pergi aja. Sebelum pergi, saya siap jeling lagi. Kalau saya putus sedara dengan dia nanti, awak sokong saya atau dia? Sokong dia? Kalau sokong dia, saya ni memang dah gila lah. Mestilah sokong awak. Perbuatan dia pada hari ni bukan saja saya. Kalau pakcik dan makcik saya tahu apa yang dia buat, mereka mesti akan marah. Betul kata awak. Abang Fu, kenapa awak masuk tanpa bunyi ya? Saya beli daging lembu. Pergi potong dan hidang kepada dia bahu. Saya pergi potong ya. Masih marah lagi ke? Saya tak nak bercakap dengan orang yang tak ada hati perut. Saya datang untuk minta maaf. Dengan cara apa? Sekata awak lah dengan cara apa pun. Saya nak dana projek. Tak ada masalah. Lepas dana sampai, abang bayar awak dulu. Saya nak sekarang. Awak masih marahkan saya. Saya janji pada awak, kalau saya tak bayar awak dalam kumpulan seterusnya, awak jadi abang saya. Boleh tak? Macam mana saya nak percayakan abang? Tak kisah. Habiskan ni. Bukannya awak tak tahu, saya tak boleh minum. Jadi saya berterus terang, saya tengah denda abang. Kalau saya minum, awak akan lega kan? Memahami saya, memaafkan saya. Saya sudi terima. Hei, Abang Fu. Biarkan. Cukuplah. Baik perangai abang. Mari kita duduk. Gawah. Ya? Awak baliklah. Biarkan kami berdua je. Baik. Saya pergi dulu ya. Yalah. Aduh, pedih hulu hati. Dia bawa. Mari. Mari minum. Arak apa pula ni? Kenapa saya tak rasa apa-apa lepas minum? Biasanya saya dah mabuk.
Saya tak patut suruh minum. Demi denda abang, saya dah bazirkan wine. Baik. Lain kali saya minum lagi. Saya takkan mabuk. Dengan gaji abang tu, kalau bukan rasuah, mampu ke abang minum? Tak mampu. Masa awak pergi Zinjang untuk cari kawah, ayah cemas sangat. Dan rasa takut setiap hari. Pada satu malam, dia risau sangat dan nak minum. Saya pun beli sebotol wine. Kami minum semalaman dekat atas katil dia. Lepas tu ayah mabuk. Lepas mabuk, dia menangis. Dia tanya saya, Devo, kamu tahu tak kenapa keluarga kita pilih kasih kepada kamu dan lebih utamakan kamu? Sanggup biar Debo berhenti sekolah, tapi sara pembelajaran kamu. Saya kata, tak tahu. Dia kata, sebab keluarga kita miskin. Masa tu dia tak mampu nak sara pembelajaran 2 orang anak. Boleh tanggung seorang je. Mak pun rasa serba salah. Lepas tu putuskan untuk buat-buat cabutan. Kalau awak dipilih, saya berhenti sekolah jadi petani. Kalau saya dipilih, awak hanya pelajar sampai sekolah rendah. Tak boleh sambung lagi. Saya rasa sangat susah hati lepas dengar. Saya rasa semua itu tak adil bagi awak. Awak hebat dalam pelbagai aspek. Kenapa awak tak boleh belajar tapi hidup dalam kesusahan? Saya merungut kepada ayah. Saya kata, sampai hati ayah buat cabutan. Ayah kata dia tak sampai hati. Tapi ada satu kepercayaan di tempat yang miskin. Serbuk meriam yang baik perlu diletakkan dalam meriam. Barulah meriam dapat terbang jauh. Duit keluarga miskin perlu dibelanjakan untuk seorang. Kalau orang ini berjaya, seluruh keluarga juga akan senang. Kalau duit itu diagihkan sama rata, tak ada seorang yang berjaya, semuanya masih hidup miskin. Kalau ada seorang yang berjaya, seluruh keluarga juga akan senang. Ayah kata, saya dah jadi seorang penjawat awam. Inilah bukti yang terbaik. Tapi, kenapa ayah menangis? Ayah kata sebab dia susahkan awak. Kemudian ayah pesan kepada saya, Devo, dengar baik-baik. Kalau nanti Debo balik, kamu mesti layan dia dengan baik. Kamu mesti bayar semua hutang keluarga kepada dia. Kalau kamu tak dapat buat, kamu akan kecewakan ayah, kecewakan mak kamu, kecewakan seluruh keluarga yang belanja banyak duit untuk kamu. Saya masih gagal lakukannya. Saya tak pernah bagi manfaat pada awak. Demi pencapaian saya suruh awak terima projek yang bukan-bukan. Awak juga dah habiskan semua duit perkahwinan awak. Sekarang dah ada projek dah dapat. Tapi saya belakangkan awak. Sekarang ni awak tak dapat duit. Aduh, saya tak layak jadi abang. Saya rasa nak bantai diri. Debo, apa-apa pun hari ini, saya nak bagi tahu sesuatu. Saya minta maaf. Betul. Saya dah bersalah. Saya minta maaf.
Saya minta maaf. Saya minta maaf. Tadi cakap boleh tahan. Tapi abang tetap mabuk. Encik Zhang, terima Kalau kasih tak ya. cukup, bagi tahu. Maaf buat awak kerja lebih masa. Tak apa. Ini dia dah sampai. Cepat. Dah sampai dah. Makan. Kalau tak cukup, dalam ada lagi. Devo. Saya cari awak di pejabat tadi. Agaknya awak di sini. Beberapa orang datang merayu tadi. Sampai mereka terlepas waktu makan. Awak tak boleh selalu bayarkan makanan untuk mereka. Bukan banyak pun. Ada apa-apa ke? Ini peta perancangan kampung hijrahan. Saya nak tunjuk kepada awak. Baik. Bila awak nak mula kerja? Kita dah ada duit sekarang. Saya cadang nak mulakan bulan depan. Buat secepat mungkin. Baik. Saya nak bincang seperkara lagi dengan awak. Cakaplah. Saya harap adik saya, Debo, boleh menyertai tender projek ni. Nak salah guna kuasa? Bukanlah. Awak ni pengganti ketua pekan. Orang ramai perhati. Awak tahu tak? Jangan buat macam ni. Tuan, walaupun tanpa abang yang menjadi pengganti, syarikat adik saya pun syarikat yang formal. Ada pengalaman, ada reputasi. Mereka berhak menyertai tender. Selain itu, masa kita hadapi masalah, mereka yang dahulukan bayaran untuk kita. Sekarang dia masih belum dibayar. Rumah pun tak mampu beli. Saya sebagai abang tak sampai hati tengok dia susah. Saya nak bagi dia peluang tender ni. Tapi tak semestinya akan dapatkan untuk dia. Macam mana?